Okey, kita terus saja bersama dengan Bazli Azmi yang berada di Jakarta, Indonesia untuk ikuti kejuaraan Piala Asia ni. Okey Bazli, sebelum kita ulas lebih lanjut, mungkin Bazli boleh ceritakan sedikit tentang permainan total hoki yang dipamerkan Malaysia tadi, Bazli. Oh, satu taktikal yang saya sebenarnya sangat gembira melihat Malaysia bermain seperti itu, mirip corak permainan pasukan Eropah, kerana sebelum ini Malaysia memang cuba untuk melakukan perkara ini di bawah kendalian Roland Olmans sejak 2018 lagi, tetapi banyak kekangan mungkin kerana pemain tidak faham apakah yang dimahukan oleh jurulatih dari Eropah. Tetapi dengan kemasukan Anur Sevarash pada November 2020 mengubah cara pemain berfikir, mereka lebih independen, mereka diberi lebih banyak power untuk mengendalikan sesi latihan secara sendiri. Maksud saya dari segi warm up session atau dari segi taktikal, selain jurulatih hanya memberi tumpuan untuk perkara-perkara yang penting. Ini membuatkan pemain lebih banyak berfikir dan mereka lebih bijak untuk memahami apakah yang dimahukan oleh jurulatih, terutama dalam soal ini iaitu total hoki. Total hoki mirip bola sepak di mana seseorang pemain tidak memiliki position yang tetap. Seseorang pemain pertahanan boleh bermain sebagai midfielder atau forward untuk melakukan sebarang taktikal yang dimahukan oleh pemain dalam sekelip mata saja. Jadi itu memerlukan satu fitness level yang sangat tinggi, di mana ketika ini di peringkat Asia, India sudah pun mahir mengenai taktik total hoki, meletakkan mereka di ranking ketiga dunia dan sedang mendahului Pro League kedudukan pasukan-pasukan yang bertanding. Kita dah boleh nampak hasil daripada total hoki itu, kemenangan 7-0 yang boleh dikatakan sangat memberangsangkan buat skuad kebangsaan menjelang pertemuan dengan Korea Selatan esok. Tapi sebelum itu Bazli, kita nak kongsikan dulu temu bual dengan kem lawan. Korea 2, Malaysia 0. Why do you so confident that you can beat Malaysia by 2-0? Korea team very strong team. Malaysia team maybe strong team. The Korea team Better. yes, little better. Long time I saw the Malaysia team. Very different is the team color. It's very good moving. In the team tactical team structure is very well. So a lot of is experienced player, Raji and Faisal still they stay here. So yeah, still strong in the Malaysia team. So tomorrow I expect the good match. Yes, most important of all this tournament is qualifying World Cup next year. I hopefully go to the next year in Bhubaneswar. Okey Bazli, jelaslah daripada temu bual tadi nampak yang mereka memang ada perasaan yang mereka akan menang dengan mudah lah ke atas Malaysia. Tapi macam mana Bazli melihat situasi itu dengan kem negara, Bazli? Cakap memang senang kan, tapi nak buat ingat Malaysia macam dulu ke? Okeylah, dari segi rekod pertemuan head to head, cuma sejak kerana perubahan dari segi kejuratihan, begitu juga dengan persaraan beberapa pemain senior, meletakkan Malaysia sejak 8 tahun lalu memiliki kelebihan dari segi head to head ke atas Korea. Tetapi secara keseluruhan masih lagi Korea memegang reputasi sebagai pasukan pilihan untuk perlawanan itu. Walaupun Malaysia turun sebagai pasukan ranking kedua terbaik di kejohanan ini, tetapi selepas apa yang saya lihat pada perlawanan sebentar tadi di mana Korea membelasah Bangladesh dengan keputusan 6-1, saya secara peribadi meletakkan Korea sebagai pilihan utama untuk menjuarai kejohanan ini, kerana bukan saja mereka masih fresh dengan kejuaraan di Bangladesh menerusi trofi juara-juara Asia pada Mac lalu, tetapi nampak pemain mereka sudah lebih bersedia. Pemain juga nampak mantap dari setiap posisi terutamanya dua pakar pukulan sudut penalti mereka begitu tajam diketuai oleh Jang Jong Hyun yang dijangka akan muncul salah seorang daripada penjaring terbanyak kejohanan di Jakarta ini. Okey, apabila Bazli cakap begitu, saya pasti memang kita boleh katakan Korea Selatan akan muncul juara lah. Ramai juga yang berpendapat sebegitu. Jadi untuk Malaysia menentang Korea Selatan nanti, kalau kita boleh katakan suka nak menang, tapi dapat memberi saingan pun sudah jadi satu yang membanggakan lah. Mungkin Bazli boleh kongsikan sedikit
adakah kemungkinan Arus Sevaraj akan membuat sedikit pertukaran walaupun pertemuan dengan Oman tu dah nampak positif, tapi mungkin ada sedikit pertukaran di sana sini yang boleh membantu memperbaiki lagi skuad negara. Saya sempat bercakap mengenai perkara ini dengan Arus Sevaraj, tetapi beliau mahu mengekalkan apa yang dilakukan pada perlawanan yang pertama. Maksudnya dari segi pertukaran pemain atau fungsi pemain itu sendiri untuk suit dengan total hoki. Tetapi dengan apa yang dilakukan setakat ini, dari segi format pertandingan, dua pasukan terbaik setiap kumpulan A 2, kumpulan B 2 mereka akan layak ke separuh akhir. Jadi dalam konteks ini, Korea Selatan bukannya misi utama Malaysia untuk menewaskan mereka, tetapi satu lagi pasukan yang akan menjadi lawan yang ketiga iaitu Bangladesh yang akan Malaysia hadapi pada Khamis ini. Itu lebih penting kerana jika tewas menentang Korea Selatan tetapi jika menumbangkan Bangladesh, Malaysia masih lagi mampu mara ke separuh akhir, di mana di separuh akhir nanti 4 pasukan terbaik, jika India layak maka tugas sudah selesai, iaitu untuk mara ke Piala Dunia 2023. Tetapi jika India tidak layak berada dalam kelompok 4 pasukan terbaik, di separuh akhir nanti akan berlaku Super 4, iaitu format round robin, di mana semua 4 pasukan ini akan bertanding sekali lagi dengan format round robin. Ini meletakkan 3 pasukan terbaik saja akan layak jika India tidak berada dalam top 4 itu. Jadi yang paling penting sekarang, saya okey kalau Malaysia tewas kepada Korea, tetapi yang paling penting kena tewaskan Bangladesh pada perlawanan yang ketiga nanti. Okey, sebelum jumpa Bangladesh kan selalunya saya akan tanyalah Bazli, prediction Bazli untuk game lawan Korea ni. Tapi saya tak nak tanya Bazli, saya sih nak bagi tahu. Saya punya prediction, sebenarnya saya harapkanlah kita tewas tapi jurang tak besar. Mungkin Korea menang 4-3 je macam tu Bazli. Harap-haraplah esok